Alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama untuk menghadirkan diri di dalam program Indahnya Hidup dengan Al-Quran. Dengan ini saya serahkan kepada Ustazah untuk memberikan ilmunya kepada kita semua, insya-Allah. So disebabkan kita punya mood santai-santai hari ini, so kita akan saya nak ambil masa sikit bercerita sikit sahaja. Saya sebelum ni 5 tahun yang sudah saya aktif lah dekat Kaca TV. Masa tu tak adalah aktif mana, tapi setiap bulan tu adalah juga kan jemputan. Kemudian saya stop. Sebab apa? Sebab bila saya diterima untuk berceramah dekat sekolah-sekolah, saya dibayar. Betul tak? Saya dibayar, kan? Jadi saya rasa macam something yang tak best. Sepatutnya kita, dia nak kata free pun mungkin agak sensitif lah kan. saya risau nanti ada orang lain akan salah erti pula apa saya cakap. Tak, bukan. Dia sepatutnya free tak free tu lain. Tapi saya sebagai orang yang datang, I am the one who need to pay. Saya kena bagi. Tapi saya tak ada. Saya tak ada harta, saya tak ada apa-apa. Sebab yelah masa tu kita fresh grad, kita pun ada buat kecil je masa tu kan. So dekat situ saya fikir macam mana sepatutnya kalau saya pergi, saya berjumpa dengan orang yang sedang berada di fisabilillah. Mereka ini adalah orang-orang puan-puan semua, orang-orang yang nakkan Allah, betul? Orang-orang yang mencari hidayah. Saya yang kena bantu organizer di sebalik program ni. Sepatutnya saya kena bayar organizer. Tak, ini adalah saya punya pendirian, bukan hukum. Sebab apa? Sebab ini apa yang saya belajar dekat Syria. Dekat Syria, okey? Dekat Syria, kalau kita pergi masjid, dia ada banyak tiang besar macam ini. Dekat tiang-tiang ni ada cikgu. Cikgu bukan calang-calang orang Cikgu-cikgu tu sekali kita duduk dengan dia 10 minit, 3, 4, 10 ayat Al-Quran boleh keluar. Hadis-hadis Nabi keluar. Satu fenomena yang berbeza. Kalau kita baca buku hari ini kan, buku bahasa Melayu, kadang-kadang kita kena selak 20 muka surat baru kita jumpa 1-2 ayat Al-Quran, betul? Kalau pendidikan dekat Syria, kita buka satu page sampai 10 ayat Al-Quran. 10 ayat Al-Quran satu page. Kalau orang awam baca, dia akan rasa tak faham. Lah dah semua ayat Al-Quran, mana pergi penerangan? Sebab penerangan tu dia duduk dekat mana? Penerangan tu dah ada dekat sini. So diorang tak bercakap tentang hal-hal yang terlalu nak kena explain sangat, terlalu detail apa tidak. Diorang terus fokus kepada isi kandungan Al-Quran tu sendiri. Sebab itu, kalau siapa-siapa kat sini yang pernah talaki kitab, satu hari belajar berapa muka surat? Kalau 2 jam, 1 muka surat. Itulah dia punya penerangan dia. Jadi dekat Syria, dekat tembok ni semua ada macam-macam cikgu yang hebat-hebat, subhanallah. Kalau pada zaman kegemilangan Islam dulu, dekat dalam satu masjid ada sampai beratus orang guru yang akan mengajar. Tapi dekat Syria tak sampai dalam beratus. Dia dah jadi berpuluh-puluh. Dan perkara yang saya masih ingat sampai sekarang, yang banyak mengubah hidup saya masih ingat lagi tentang satu orang ulama kat Syria. Sangat banyak ulama. Dan kita boleh jumpa ulama at any time. Tak ada nak kena queue, tak ada VIP, tak ada admin, tak ada manager, tak ada. Dia direct access. Nak datang macam mana, just ketuk pintu rumah. Kalau isteri dia kata okey, free, dia tengah duduk dekat library, kita bolehlah masuk jumpa dia. Dan ada satu kisah yang sangat-sangat, saya tak pergi sendiri dengan syekh ni, tapi kawan baik saya pergi. Dia pergi berjumpa dengan seorang syekh yang usianya dah hampir 100 tahun. Dia dah sangat tua, mata dah tak nampak, kacing mata tebal, tangan dah menggeletar. Kalau ikut kita, ini bukan usianya lah kita nak buat kerja. Mentaliti kita apa? Orang nak pencen, nak rehat, nak makan cucu. Oh tak larat dah, kerja dunia penat. Hujung-hujung usia ni nak tenang-tenang je. Betul? Tapi dekat sana, lagi tua, lagi ligat. Sentap tak? Saya lah sentap. Okey, sambung pada cerita kawan saya ni. Bila dia jumpa dengan syekh tu, syekh yang sangat-sangat tua ni, kan? Pegang pen. Orang nak jumpa dia ni kan? Tahu dia tengah buat apa? Dia tengah tulis buku. Menggigil sebab sudah terlalu tua. Mata pun tak nampak dah.
Ada orang ke tak ada orang kat depan, tak nampak. Tak nampak. Tapi pada usia itu apa yang dia buat? Dia masih melakukan dakwah. Dia masih melakukan dakwah. Sebab apa? Orang-orang ulama yang betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, dia mendedikasikan seluruh kehidupan dia untuk bawa Islam. Sebab manusia yang paling banyak menggunakan masa dan kehidupan dia di atas dunia ni untuk beribadah sendiri pun, bila dibangkitkan dekat akhirat nanti, dia akan jadi manusia yang paling menyesal. Kalau kita ingat dekat dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, banyak kalimah sebut ya laitani, betul? Kan? Ya laitani, celakalah aku, tercelalah aku. Maksud apa tu? Maksud emotional burden. Tak cukup, betul? Dia rasa menyesal sangat-sangat. Hikmah kenapa Allah bagi bad event, peristiwa buruk dekat dalam kehidupan kita ni untuk kita merasai penyesalan, adalah untuk kita dapatkan sikit ibarat simulasi bagaimana penyesalan di akhirat nanti. Kalau kita atas dunia kita tak tahu macam mana menyesal, macam mana kita nak feel the intense of akhirat. Tapi disebabkan kat atas dunia ni kita rasa kita ada benda-benda yang kita rasa amat kesal kat dalam hidup, akan membuatkan kita fikir, ya Allah, ini baru 0.000000001 zarah daripada penyesalan. Jadi bagaimana penyesalan yang aku terpaksa hadapi bila aku di akhirat nanti. Bila bercakap tentang penyesalan, tidak ada walaupun satu hamba Allah yang tidak menyesal pada hari kiamat. Never ever. Satu orang pun tidak akan menyesal. Orang yang paling baik, hatta Nabi kata, sekiranya daripada dia start lahir-lahir, baby baru lahir, baby ni tak makan, tak tidur, tak menangis, tak main, tak gelak, tak senyum. Dia lahir, dia sujud, dia beribadah pada Allah Ta'ala, sampailah dia mati, tanpa dia duduk diam, makan apa semua. Orang ini tadi, bila dibangkitkan dekat akhirat, dia tetap akan menyesal. Kenapa aku tak beribadah lagi banyak masa dekat dunia? Dia tetap akan menyesal. So that moment saya ini adalah hadis yang subhanallah cukup banyak merobek jiwa saya. Tu yang saya terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, agaknya sebab macam ni lah kot, sebab penyesalan yang amat berat yang akan ditanggung dekat akhirat tu, yang menyebabkan ulama-ulama pada usia 100 tahun pun tak nak tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sangat sedikit pada tidurnya, sangat sedikit pada rehatnya. So saya terfikir, kenapa benda ni? Kenapa Allah bagi ujian yang sedih dekat dalam kehidupan kita sehingga kita merasai penyesalan, kita merasai kesedihan, kita merasai kekusutan? Rupa-rupanya itu adalah sebahagian daripada simulasi perasaan yang bakal kita rasai dekat akhirat nanti, sekiranya kita tidak mengambil peluang yang betul di atas dunia ni untuk baiki kehidupan kita. So the feeling of regret adalah sebenarnya satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Carry the burden to remind you macam mana keadaan dekat akhirat nanti. Ada orang bila dia menyesal, dia choose to be in a very bad situation. I mean, macam dia nak menyalahkan orang, dia nak blame game, dia biarkan diri dia dimamah dengan kesedihan yang amat nyata. Tidak. Apa sekalipun penyesalan yang kita hadapi, ingatlah ini adalah sebagai teguran daripada Allah Ta'ala bahawasanya penyesalan akan berlaku di akhirat nanti jauh lebih teruk sekiranya kita gagal mencatur kehidupan kita seperti apa yang sepatutnya. Jadi sekarang berbalik kepada soalan, macam mana kita nak uruskan kehidupan kita ikut macam apa yang Allah nak? So dekat sinilah peranan Al-Quran itu datang. Al-Quran itu datang untuk apa? Al-Quran ni sebagai manual, sebagai panduan. Okay? Sebab itu kalau macam dekat Syria, usia 80 tahun hafaz Al-Quran adalah benda yang biasa. Kita usia 30 tahun hafal Quran, tak nak lah puan, saya dah tua, biarlah anak-anak saya je, biar je lah dia orang yang hafal Quran. Anak dia buat untuk dia. Ingat anak yang kita besarkan tu dekat akhirat nanti, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Keadaan dekat akhirat, saya dulu ingat ayat ni kan. Ya Allah, saya sayang sangat dekat anak saya. Tapi macam mana dekat akhirat nanti saya boleh tak pedulikan anak-anak saya? Kita semua ibu kan kat sini? Sayang tak anak-anak? Sanggup tak mati untuk anak-anak? Sanggup tak? Ada tak yang rasa macam tak nak, aku sanggup nak simpan nyawa aku? Sanggup kan? Saya rasa benda ni tak perlu tanya. Semua orang akan sanggup mati untuk anak-anak dia.
Dia sayang sangat dekat anak dia. Tapi dekat akhirat nanti, dia tak peduli. Macam mana switch tu berlaku dengan sangat intens. Kita jadi tak peduli dekat anak-anak kita. Jadi kita kena ingat wama tuqaddimu li anfusikum wama tuqaddimu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu buat kebaikan adalah untuk diri engkau sendiri. Jadi sebab itulah pada usia-usia kita tak kisahlah umur 5 tahun ke, 10 tahun ke, 50 tahun ke, 70 tahun ke, kita kena buat ibadah tu untuk diri kita sendiri. Bukan tak apalah saya dah hantar. Saya biasa dengar. Saya dah hantar anak-anak saya pergi sekolah agama, dah selesailah bahagian saya. Saya dah beri pendidikan yang terbaik pada anak-anak saya, dah selesailah bahagian saya. Puan-puan, tidak semudah itu, tidak seringkas itu. Pada usia kita yang semakin lanjut, Allah kurangkan kita punya tidur, betul? Ada tak? Orang yang makin tua ni, maksudnya dia tak adalah nak tua sangat-sangat, maksudnya dalam usia macam 60 tahun, 70 tahun lah, di antara fasa-fasa macam ni, masih banyak nafsu makan. Rasa tak lah kan? Kita tengok anak-anak makan. Saya umur 35 tahun tengok anak-anak makan, tak lalu anak saya macam ibu macam tak happening lah. Dia orang suka nak makan Korea, nak makan macam-macam benda kan, tapi kita boleh telan tak benda tu? Tak boleh kan? Sebab apa? Allah tarik sebab apa? Betul, peringatan. Dan Allah tarik sebenarnya adalah sebagai satu hadiah. Kerana kita ni terlalu banyak makan, dan makan menjauhkan kita daripada ibadah yang berkualiti, betul? So Allah bagi talian hayat. Kita tak boleh nak tidur malam banyak-banyak tu. Orang tua kan, mak saya kan, tidur 3 jam, itu pun dia dah rasa tak boleh dah. Kenapa? Kenapa keadaan itu berlaku? Ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Talian hayat. Supaya kita boleh guna banyak masa kita untuk beribadah. Jadi usia kita berpencen adalah usia untuk kita perbanyakkan ibadah kita sebenarnya. So ibadah ni, apa maksud ibadah? Al-Quran cakap apa? Kenapa kita dihidupkan? Anak saya umur 7 tahun tanya, ibu kenapa kita kena hidup? Kenapa kita tak jadi macam kucing? Kenapa kita tak jadi kereta? Kenapa Asiah ni jadi macam Asiah, kena hidup? Sampai sekarang saya tak jawab soalan dia. Saya masih belum jawab soalan. Saya nak tunggu dia matang sikit, dia faham sikit, baru saya nak explain pada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian saya nak explain kepada dia maksud ayat tadi tu apa dia? Sesungguhnya solat aku, hidup dan mati aku untuk Allah Ta'ala. So apa yang dimaksudkan untuk Allah Ta'ala ni? Adakah bermaksud Allah itu perlukan kita untuk beribadah kepada dia? Tidak. Allah tak perlu. Allah tak perlu kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kewujudan kita ini adalah sebagai untuk membuktikan kesempurnaan, kebesaran, kehebatan, rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita sebenarnya beribadah bukan untuk mendapatkan manfaat, untuk nak manfaat pada Allah, tapi untuk kita memberi manfaat pada diri kita sendiri. Dan Maha Suci Allah yang sangat baik. Ibadah dekat dalam Islam tu konsep dia sangat luas. Betul? Adakah kita nak beribadah pada usia-usia kita umur 30 tahun kan? 35 tahun. Apa ibadah yang kita nak kena buat selalu? Takkan nak kena mengaji Quran sentiasa, nak kena solat tahajud sentiasa. Apa bentuk ibadah yang sepatutnya kita nak kena buat? Macam mana? Kebajikan. Ibadah adalah anything good. Apa sahaja yang betul, yang diiktiraf di sisi agama. Tolong kutip sampah yang jatuh. Ibadah tak? That's the purpose of our living. Itu tujuan kita. Simple. Sebab Allah tak menciptakan kita untuk tujuan yang bombastik. Allah never need us. Never. So simple sahaja. Apa yang kita kena buat adalah untuk mengisi segala lompong-lompong masa kita dengan anything good. Itu sahaja. Ringkas. Anything good. What is good, that is the purpose of our life. Kalaulah kita nak berfikir tentang achievement, ulama yang berusia 100 tahun, perlu ke nak tulis buku lagi? Kalau nak bercakap tentang achievement, pencapaian, perlu ke? Tak perlulah kau rehat je lah, tulis pun terketar-ketar. Kita tengok tu geram. Aku tuliskan. Ingat dia nak bagi. Jangan harap. Sebab dia nak menggunakan seluruh kehidupan dia. Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Menulis, wahai saudaraku di dalam Islam, bertakwalah kepada Allah. Itu adalah ibadah.
Dan dekat sana, anytime kita nak berjumpa dengan ulama, memang kita boleh akses. Dan dekat sana juga, ulama dia hidup dalam keadaan anak murid dia yang sponsor dia. Sebab itulah dekat Syria, nak belajar, tak boleh bayar dekat cikgu. Cikgu yang bayar. Ni duit banyak. Duit banyak. Anak murid dia semua bagi. Rumah, kereta, settle. So that's why dekat sana dia orang boleh buat pendidikan percuma. Panggil orang datang boleh bagi free. Sebab kebajikan guru ni tadi telah terjaga. Settle. Anak murid yang kaya-kaya, tak apa. Allah bagi aku jadi kontraktor, aku kaya. Tapi dengan kekayaan aku ni, aku tak boleh nak bawa amalan yang cukup dekat akhirat nanti. Kekayaan aku ni, yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah kata apa? Allah describe kekayaan kita ni apa sifatnya? Tidak memberi apa-apa manfaat kecuali ianya telah ditukarkan kepada jalan Allah. So aku ada harta banyak, tapi aku tak boleh nak guna benda ni dekat akhirat. Aku nak mengajar Al-Quran, nak ajar Islam macam kau, aku tak boleh buat, aku tak pandai. So kita buat exchange. Okey nah cikgu, ambil duit ni, kau buat sekolah, kau ajar. Engkau tak payah gunakan kau punya otak, kau punya masa yang banyak dengan ilmu tu untuk pergi buat kerja, cari duit, tak perlu. Save your energy, save your time, prioritize. Allah bagi kelebihan kat engkau boleh mengajar, engkau mengajar. The rest biar kami take care. Itu kat sana kehidupan para ulama. Mereka hidup tidak meminta-minta sebab anak murid dah jaga kebajikan cikgu. Dan mereka juga memang tak adalah istilah nak bayar tu, tak adalah. Saya pun ada beberapa orang guru dekat sana bergaduh kalau nak bagi duit. Bergaduh kalau nak bagi hadiah. Sebab dia orang fikir kalau aku dah ambil bahagian aku dekat dunia, apa yang aku nak tuntut depan Allah Ta'ala? Macam tu pemikiran dia. Jadi dekat sini yang menjadi inspirasi saya. So kat sini saya buat saya punya bisnes saya sendiri. Sebab saya ada saya punya mission saya sendirilah. Sepatutnya bila saya pergi, saya lah yang kena bayar, saya lah yang kena support dakwah orang. Cuma Allah Maha mengetahui bisnes alhamdulillah sangat-sangat okey lah. Dalam tempoh yang sangat singkat kita boleh buat millions. Alhamdulillah semua memang very very cantik. Tapi disebabkan saya sangat sibuk dengan bisnes, saya dah tak sempat nak santuni orang-orang yang memerlukan kita dalam jalan dakwah. Mungkin disebabkan itu Allah suruh saya, Allah merencanakan sesuatu supaya saya stop bisnes. So masa bisnes tu lah saya bawa lori. Masa tu lah saya bawa lori, nak kena loading. Saya buat manufacturing frozen food. Lagi satu sebab kalau faktor dekat Syria, orang-orang yang buat makanan ni orang-orang yang sambil berzikir, dia tak dengar muzik-muzik, dia buat makanan dalam keadaan berwuduk. Jadi dia sangat menjaga kualiti makanan. Orang yang makan pun terbaik, terpulih hati dia hanya dengan memakan makanan daripada orang yang menjaga kesucian diri dia. Kita hari ni agak mencabar sebab orang yang jual makanan kita macam mana? First buka lagu rock kapak, betul? Kan? Pergi dekat pasar malam buka lagu rock kapak, kan? Rambut macam mana? Panjang, ikat, peluh, nitih-nitih kat tepi. Betul? Waktu maghrib ada berhenti solat? Tak ada, tak berhenti. Tengah-tengah makan kadang-kadang tu, tengah-tengah nak share rezeki, buat apa? Rokok. Tengah-tengah jalan nak panaskan minyak terpecik, sebut carutan. Makanan dengar tak semua tu? Kita makan. Makan-makan tiba-tiba balik rumah rasa nak marah dekat suami. Sebab apa? Sebab kita makan benda yang tercemar. Bukan tercemar daripada segi fizikal dia, tapi daripada segi nilai-nilai yang kita tak boleh nak describe. Sebab rezeki itu benda baik. Sifat rezeki yang Allah bagi adalah untuk membawa kita kepada Allah Ta'ala. Makan, apa tujuan makan? Bukan untuk kenyang. Tujuan makan untuk membawa kita kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan makanan kita tu sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kita makin banyak makan, tengok-tengok makin lain jadinya kan. Sebab apa? Inilah sebab-sebabnya. So antara niat saya naklah kalau kata boleh satu hari nanti kita boleh letakkan high standard pada peniaga-peniaga. So saya cuba bisnes tu supaya saya boleh letakkan satu high standard. Never compromise. Okay, never compromise kalau orang buat makanan kita dengan cara yang tak elok. Maksudnya dalam keadaan, kau nak mencarut kau buat aku punya makanan. Macam, hello. Never compromise that. Dia sangat memberi kesan kepada hati kita. Dekat Syria, kita boleh tengok orang memang buka Al-Quran, bersih. Waktu maghrib, waktu solat, tutup, tinggal macam tu saja.
kontraktor dekat Sirah dululah, bukan zaman saya dah tak ada. Okay, ni dulu kira 100 tahun akan datang. Nak susun bata buat masjid. Kan dalam Quran ada sebut kan, orang yang membina masjid adalah orang-orang yang suci hati dia kan, yang mensucikan diri dia untuk Allah Ta'ala. Betul? Nak letak bata macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bancuh simen. La hawla wa la quwata illa billah. Ni nak lepa simen kan? Hari ni siapa yang buat rumah kita? Siapa yang buat masjid kita? Macam ni. Buat masjid. Tengah-tengah buat masjid, kat telinga ada apa? Earphone. Dengar lagu apa? Justin Bieber. Dengar lagu apa? Peluklah aku di dalam malammu. Kita dengar lagu-lagu bahasa Inggeris kan, banyak mengajak kepada perzinaan kan. So bila kita pergi dekat masjid, the effect yang kita dapat tak sama macam apa yang sepatutnya kita dapat, because of benda-benda yang dah syubhah yang merata-rata kat dalam kehidupan kita. Guru saya pernah pesan kat Syria, waktu Ramadan kita tukar-tukar masjid. Jarak masjid dekat, kita jalan kaki je. So hari ni kita pergi masjid A, esok kita pergi masjid B, dan dia cakap, cari dekat masjid yang kau rasa kau masuk, kau rasa paling tenang. Dan selalunya masjid yang kita masuk kita rasa paling tenang adalah masjid yang paling lusuh. Masjid yang lusuh, masjid yang tak berapa nak cantik. Sebab masjid lusuh tu adalah masjid yang dibina ribuan tahun dulu, ratusan tahun dulu-dulu punya. Masjid lama, bukan masjid-masjid baru. Masjid-masjid baru yang dibangunkan sekarang kan tanda-tanda akhir zaman kan, masjid dibangunkan tetapi tidak diimarahkan dengan cara yang betul kan. Inilah benda-bendanya yang kita kehilangan sebenar-benarnya. Kehilangan ni bukan untuk kita tangisi, tidak. Kehilangan ni adalah untuk kita reflect dan kita nak cari dekat mana kita nak tampung balik kekurangan kita yang hidup dekat akhir zaman ni. Macam, alah ya Allah, kesiannya kita ni duduk akhir zaman. Banyak benda syubhah, banyak benda tak okey kan. Tak ada ke benda yang best sikit untuk orang akhir zaman macam kita ni? Ada ke tak ada? Apa dia? Apa dia yang ada tu? Majlis ilmu Quran, betul. Okay. So, Al-Quran ni ibarat satu, bukan ibarat lah. Al-Quran ni sebenarnya dia magic ke dia tak magic? Al-Quran sebenarnya dia magic. Para sahabat dulu, dia nak mengubat diri dia dengan apa? Dengan Al-Quran. Kita kat sini berani tak, doktor? Saya nak bersalin, doktor. Saya nak belah perut saya, doktor. Bagi saya baca Quran. Lepas tu belahlah perut saya, tak payahlah bagi bius. Boleh tak? Boleh tak? Betul. Kenapa orang dulu dia baca Al-Quran? Quran yang Nabi Muhammad baca sama tak dengan Quran kita hari ni? Tapi efek dia beza tak? Nabi baca, sahabat baca, beza tak? Beza kan? So dekat mana yang membezakan tu sebenarnya? Betul, dekat hati kita. The center of our heart yang tidak cukup diproses menyebabkan natijah kita berinteraksi dengan Al-Quran menghasilkan result yang berbeza-beza. Ada orang, dia rasa sangat nak marah. Dia pegang je Quran, tak jadi marah. Ada orang, dia tak rasa nak marah pun, dia happy je. Dia pegang Quran, dia rasa nak marah. Na'udzubillah. Ada orang, dia biasa-biasa, dia pegang Quran pun biasa-biasa. Ada orang, dia sakit gigi, dia baca Al-Fatihah, sakit gigi dia berkurang. Tapi tidaklah sampai tahap boleh belah perut. Sebab apa? Sebenarnya boleh. Tapi zaman kita jangan buat. Sebab kita punya level jauh sangat. Jadi tak nak nanti ada orang salah faham kan, ya Al-Quran ni mukjizat, very miraculous. Kan benda macam orang kata, iyalah, lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa. Lebih hebat daripada keupayaan Nabi Isa menyembuhkan mata, menghidupkan yang mati. Lebih hebat daripada mukjizat tu. Mukjizat yang paling agung yang Allah pernah beri kepada Nabi daripada semua Nabi-Nabi dia adalah Al-Quran. Sebab itu kita kena obses untuk belajar Al-Quran. Tapi benda ni dia ambil masa. Dia memang akan ambil masa. Sebab Al-Quran tu dia sangat miraculous. Dia tak boleh nak terus pegang-pegang terus nak faham. Dia tak akan happen overnight. Tapi dia akan happen secara berkala. Dengan syarat kita istiqamah. Akhir zaman, kita akan ada ramai orang yang interested dengan Al-Quran. Betul?
Sangat ramai orang yang berminat dengan Al-Quran. Musabaqah Al-Quran, hafaz Al-Quran, dengar radio Al-Quran setiap masa. Tetapi, sangat sedikit orang yang committed dengan Al-Quran. Ramai manusia interested dengan Al-Quran. Ramai. Bersepah. Kita pun seronok dengan Al-Quran kan? Just seronok kan? Seronok sangat best lah dengar cakap pasal Al-Quran. Tapi kita committed ke tak? Apa beza interested dengan committed? Interested, kita seronok adalah kita akan memberikan ruang apabila kita okey. Committed sama ada okey, tak okey, susah, senang, payah, hatta kena merangkak sekalipun untuk dapatkan Al-Quran, kita akan buat. So ini adalah kualiti yang kita nak kena letakkan dekat dalam kehidupan kita, dekat dalam diri kita. Aku kena jadi orang yang committed dengan Al-Quran. Al-Quran ni apa? Al-Quran ni apa Saya sampai sekarang, kalam Allah, betul. Saya sampai sekarang kalau orang tanya kan, Al-Quran ni apa saya tak boleh jawab. Yes, Al-Quran kalam Allah daripada sudut bahasanya, but can you imagine kalam Allah? Nikmat yang paling besar adalah apa? Berjumpa dengan Allah Ta'ala kan? Bukan syurga Bukan syurga. Benda yang paling besar, yang paling diimpikan oleh para nabi, oleh orang-orang yang beriman, bukan syurga. Lebih daripada syurga. Syurga tu kira biasa lagi lah, padahal tak biasa pun. Bayangkan syurga, antara ciri-ciri dia kalau kita tengok macam mana kan, dalam hadis di-describe kan, seluruh angkasa raya ni ibarat syurga untuk satu orang. Bahkan syurga untuk satu orang lebih besar daripada seluruh angkasa raya. Boleh imagine tak? Tak boleh. Saya kalau baca Quran, tadabbur, baca saya lah makna, saya bingung. Tapi bukan bingung yang buat kita gila tau. Dia bingung yang buatkan kita rasa macam surrender. Kita punya bingung ni kita surrender. Bukan bingung yang duk fikir mengarut-ngarut tu. Kebingungan itu adalah benda yang sangat sweet sebenarnya bila kita baca Quran. Sebab kita surrender dekat Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana kau boleh kata betapa indahnya Al-Quran ni, betapa indahnya berjumpa denganmu. So Al-Quran ni, ni Al-Quran yang kita pegang. Siapa ada Al-Quran? Pegang kan? Ni macam saya cuba nak transfer kebingungan saya. Al-Quran ni kalam Allah. Allah dia tak ada dengan kita dekat secara yang kita boleh faham. Tak ada. Dia ibarat kata macam budak umur 2 tahun, dia tanya dekat kita, mak, macam mana televisyen boleh keluarkan gambar? Padahal televisyen tu duduk dekat US, gambar dia dekat sini. Siapa boleh jawab dekat budak umur 2 tahun? Boleh jawab tak? Boleh tak jawab? Oh, sebab berlakunya gelombang-gelombang cahaya ditukar menjadi tenaga sekian. Tak payahlah, profesor pun tak faham punya cakap. That's scripted. Kita tak boleh faham. Dia orang bolehlah cakap, tapi kalau kita tanya lebih provoke, tak boleh nak jawab. Sebab benda tu bukan benda yang kita boleh nampak dengan mata kita. Tapi itu adalah findingnya. Macam mana gambar orang dekat US, dia ambil gambar dekat US, video call kat kita, suara dekat US boleh sampai kat kita kat sini Malaysia. Macam bingung tak kalau kita fikir lama-lama? Nak cakap dekat budak umur 2 tahun, dia boleh faham tak? Macam itulah kita bila kita cuba nak memahami. Kita cuba nak memahami, ya Allah, kehebatan Allah Ta'ala ni tidak akan terfaham. So ambil je satu contoh, Al-Quran, subhanallah. Macam mana Allah tu? Don't know. Yang kita tahu, Allah Al-Wahhab, Allah Al-Wadud, Allah Ar-Rahman, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qahar, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Syakur. Kalau kita tengok, duduk lama-lama kan, kalau boleh pergi seminar-seminar Asma'ul Husna kan, duduk, ambil masa sehari tengok, kita akan bingung. Kita carilah kebingungan tu supaya kita boleh surrender. Manusia ni kalau dia tak bingung, dia rasa dia tahu, dia akan besar kepala, betul? Susah tak nak ajar orang yang dia dah tahu? Kita tukang masak 10 tahun pengalaman, dia tukang masak 9 tahun pengalaman. Bergaduh tak dua-dua ni? Tak payah nak kata tukang masak bergaduh. Netizen pun tengok resepi. Jangan buat macam ni. Laksa tu sepatutnya kita kena rebus dulu. Ikan tu kita peram semalaman pula. Lepas tu kita letak bawah pokok, baru sedap. Contoh. Orang lain pula, jangan. Kalau masak laksa, jangan bagi kucing masuk dalam rumah, nanti kuah dia tak manis. Contoh. Bergaduh pasal benda tu. Sebab apa? Sebab kita rasa kita tak. Bila kita rasa kita tahu, kita tak akan bingung dan kita tak akan surrender. Betul? Itu contoh bodoh lah saya ambil tu. Kalau kita ambil contoh yang lebih serius, kat dalam dunia ni kalau kita perasan, benda yang kita rasa kita ada knowledge, yang kita rasa kita boleh faham, kita tahu, tiba-tiba ada orang cabar the knowledge. Kita boleh terima tak?
Kita susah nak terima. So that's why kita kena mencari kebingungan kita dalam usaha kita mencari Allah Ta'ala. Supaya bila Allah kata, arak tu haram. Oh okay, fine. No argument, no. I surrender to you Allah. Because I am already puzzled by you. By your perfection. Saya dah betul-betul bingung dengan keadaan engkau, ya Allah. So whatever you tell me, okay, I follow. So that's the beauty of surrender yang kita nak cari dekat dalam diri kita. Kat mana kita nak mencari kebingungan ini? Semuanya kita nak kena cari dekat dalam Al-Quran. Kalau saya nak mengambil satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dalam surah ni maksud dia apa? Lau anzalna hadzal Quran. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ala jabal. Atas bukit gunung ganang. Okey? La ra'aitahu. Pasti. Confirm. Without doubt. Kau akan tengok apa jadi pada gunung tu? Hancur lebur. Hancur lebur macam debu. Khashi'an mutasaddi'an. Kenapa dia hancur lebur? Sebab apa? Min khasyatillah. Sebab apa? Sebab dia takut kepada Allah. Tetapi the very same Al-Quran tak? Yang Allah kata Allah nak bagi dekat jabal. Okey, bila kita cakap pasal jabal, kita jangan imagine banjaran titi wangsa yang secoek tu. Tidak. Dia the whole thing. The whole thing. Kalau pergi kat sini, saya yakin mesti ramai yang biasa pergi melancong kat Switzerland, pergi tengok apa nama, Kashmir. Kashmir kan sangat banyak pemandangan yang cantik kan? Ada siapa pernah pergi Kashmir tak? Pernah pergi Kashmir? Best kan? Subhanallah. Bila tengok Kashmir tu, ibaratlah kata, ya Allah, ya Tuhanku, ini aku tengok ni satu bukit ni je. Bukit ni boleh hancur. Boleh hancur sekelip mata. Baru nak letak, hancur sebab Al-Quran. Sebab takut sangat. Menunjukkan apa? Menunjukkan the power of Al-Quran. The purity of its message. Kemurnian, kesucian, keberatan maksudnya ada dekat dalam Al-Quran. Kenapa kita, bila Al-Quran ni ada dekat dalam tangan kita, ada dekat dalam handphone kita, kita boleh rasa tak ada apa-apa? Kalau ada orang tanya saya, dalam kehidupan ni, apa yang kita nak kena buat, saya cuma nak cakap satu je. Cari knowledge, reach Allah. Itu je. And the source of knowledge, jangan go for sumber-sumber barat tanpa ada rujukan. Mesti kena ambil daripada Al-Quran. Dan kalau betul kita nak faham Al-Quran tu, dia tak bolehlah berlaku dalam tempoh yang kalau saya 1 jam kita tak boleh lah nak cakap, paling kurang dia kena 1 hari 1 malam buat tadabbur daripada satu surah, kupas satu persatu, buka Quran, tengok yang tu dia baru boleh ada efek. Paling kurang topik kalau kita nak bedah satu-satu ayat Al-Quran, contoh kita nak ambil surah Al-A'la, kita nak ambil surah Al-Insan ke apa ke, paling kurang kena ambil masa 1 hari untuk satu surah sahaja. Kat situ baru kita akan dapat merasai manisnya Quran, dan kita akan dapat rasa macam kebingungan yang membuatkan kita surrender pada Allah Ta'ala, yang membuatkan kita rasa macam no question lagi dah. Ya Allah, sungguh benar kata-katamu. Bila tutup Al-Quran, habis mengaji, kita cakap apa? Sadaqallahul Azim. The moment you say Sadaqallahul Azim, meremang seluruh badan. Habis baca Quran, kalau sekadar Sadaqallahul Azim, tu adik tengok. Maksudnya bacaan Al-Quran kita belum. Kita kena letak banyak sangat effort untuk baiki. The moment kita habis baca Al-Quran, setengah muka surat, Sadaqallahul Azim, kita akan immerse dalam satu perasaan yang tidak terungkap. Macam, Subhanallah. Saya ada buat kelas tahfiz online. Kadang-kadang bila semak, kita kan baca ni kan, bila semak hafazan pelajar, otak ni dia terlari sekejap. Bukan terlari sebab apa? Dia jadi macam, apa aku baca ni? Demi Allah, saya tak tipu. Meremang bulu roma saya macam subhanallah. Tiba-tiba macam alamak, minta maaf kat mana tadi? Dia sangat-sangat menangkap kita punya perhatian. That's why sekeras-keras hati Saidina Umar,
Ada ulama kata kisah pasal Saidina Umar nak bunuh Nabi tak betul. Tapi saya pun tak pastilah kat mana tak betul. Okey, tapi saya sekadar bagi tahulah supaya kita boleh balancekan apa kita kan ambil ilmu daripada ramai orang kan. Jadi setakat yang saya tahu benda tu betul. Memang betul Saidina Umar sangat memusuhi Nabi Muhammad. Dan pemusuhan itu tidak terhenti dengan dakwah. Tetapi pemusuhan itu terhenti dengan kalam Allah di saat dia mendengar kalimah apa? Surah apa? Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal apa? Khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sampai ayat 6. 6 ayat. Boleh imagine tak? Orang yang ada banyak permusuhan kepada orang lain, bagaimana keadaan hati dia? Bagaimana keadaan kehidupan dia? Okey, saya nak tanya, kita reflect sama-sama. Siapa di antara kita pernah rasa marah dekat orang? Kan? Rasa marah yang sangat. Kadang-kadang marah tu geram. Contoh. Okey, sebab saya banyak orang cerita masalah rumah tangga kan. Contohlah dia dah buat pinjaman kat suami dia sampai jadi bankrupt. Contoh, nak support bisnes suami dia. Tiba-tiba suami dia curang pula dengan staff sendiri yang dia sendiri. Kisah benar. Curang dengan staff yang dia bela macam anak dia sendiri selama berbelas-belas tahun. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sakit tak? Marah tak? Mestilah marah. Orang yang dia marah ni dia sampai satu tahap dia jadi apa? Tenang tak hidup dia? Karakter dia berubah tak? Kemarahan akan ubah karakter kita. Kemarahan akan buat kita depression teruk. Kita benci diri kita dan diri orang lain, betul? Kemarahan sifatnya sangat-sangat membunuh. Sangat-sangat memakan diri. Bayangkan, itu baru kemarahan biasa. Bukan kemarahan daripada seorang pembengis seperti Umar. Sebelum Islam, Umar adalah pembengis. Ibarat kata macam mana tahu Umar ni? Pernah dengar tak cerita ni? Perempuan-perempuan nak pergi pasar, dia dengar dekat hujung sana, jauh gila. Ada Umar kat situ, sumpah dia orang tak pergi. Umar ni, kalau kita ambil dia jadi staff kita, lingkup. Buatlah marketing hebat mana pun, dengar je nama Umar, orang tak nak datang, tak berani. Jangankan kata Umar, hatta iblis pun takut dengan Umar. Bukan nak kata dia ni bengis yang jahat, yang jenis nak pancung orang, bunuh orang suka hati, tidak. Tapi dia adalah orang yang very strong character dia. Ya? Sebelum Islam dia very strong character, very strong will. Selepas Islam pun dia macam tu. Sebab itulah perubahan sangat banyak berlaku ketika zaman Umar. Islam lebih diterima disebabkan ada satu orang macam Umar. So sebenarnya being a strong character person bukan satu benda yang tak elok. Cuma dekat dalam masyarakat kita benda tu dianggap tak elok. That's why heroin, macam mana perangai heroin? Heroin drama kena macam mana? Maafkan saya, bang. Mak, jangan buat saya macam ni. Kena simbah air panas. Menangis. Kalau saya orang simbah saya panas, siaplah dia. Kita takut dengan strong character people, betul? Sehingga kita membiarkan diri kita ditindas. Sebab kita selalu dimomokkan yang baik itu lembut, yang lembut itu baik, betul? Tidak, sebenarnya yang tegas itu juga adalah satu kebaikan. Tapi hanya sedikit sahaja orang yang berani untuk bawa watak seorang penegas. Okay? So salah satu orang yang ada dekat dalam sejarah watak paling tegas adalah Umar. Dan setegas-tegas Umar, sekeras-keras seorang Umar, akhirnya lembut dengan bacaan 6 potong ayat daripada Al-Quran. Ya Allah, saya bingung. Ya Allah, aku ni tidaklah sejahat Umar. Umar nak bunuh Nabi. Kita ada nak bunuh Nabi ke? Na'udzubillah min zalik. Umar tak suka Islam, kita tak suka Islam ke? Tapi macam mana Umar, dia dengan 6 ayat dia boleh berubah? Sebab the intensity of our knowledge towards something is very fragile. Kita tidak intens memahami Al-Quran tu macam mana. Jadi, sebab tu saya selalu pesan dekat student-student saya, tujuan kita hidup adalah untuk kita mencari ilmu. Mandai-mandai je cakap tujuan hidup nak cari ilmu. Apa dasar dia? Ayat pertama yang turun kepada Nabi adalah ayat apa? Iqra. Siapa ingat kisah Iqra ni?
Malaikat Jibril turun dan dia cakap apa? Iqra. Nabi reti baca tak masa tu? Ma ana biqari'in. Kalau ikutkan masuk ma ana biqari'in ni satu bentuk yang kita tegaskan yang are you kidding me? This is impossible. I cannot read. I don't know how to read and write. Macam, are you out of your mind? Nak suruh aku baca Quran? Agak-agak lah. Kan? Ibarat kata kita ambil buku yang sangat-sangat tebal, tiba-tiba bagi dekat budak baby, umur setahun. Nah, baca. Logik tak? Tapi itulah Al-Quran. Itulah kesempurnaan Islam. Dia tak ajar kita untuk mendasarkan akal fikiran kita semata-mata atas logik. Islam datang untuk mengimbangkan antara logik dan juga kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Perkara-perkara gaib. Itu Al-Quran datang. Sampai 3 kali malaikat kata, peluk, sebagai salah satu bentuk untuk menakutkanlah, salah satu kaedah untuk mendidik bagi takut tapi tidak sampai menyakiti. Maksudnya kita nak letak emotional burden sikit dekat atas Nabi supaya dia boleh buat action. Dalam hidup kita memang kena cari emotional burden. Kena ada positif emotional burden, barulah kita akan buat satu langkah untuk ubah hidup kita. Ni orang kata step out daripada comfort zone. Dalam comfort zone kita tak ada emotional burden. Benda ni akan membuatkan kita ambil tindakan dengan lambat. Tapi ketika mana wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada emotional burden pada Nabi kan? Betul? At last, sampai kali ketiga, ma'ana biqari'in, Nabi pun ajar, malaikat terus mengajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Maksudnya apa? Baca. Baca bukan sekadar membaca dengan mata, bukan sekadar membaca dengan mulut kita, baca kuat-kuat, tapi membaca dengan hati kita, membaca segala yang ada di sekeliling kita untuk kita faham. Syarat kepada kita membaca adalah apa? Syaratnya harus dibuat bismi rabbikal ladzi khalaq. The moment kita cuba membaca, the moment kita cuba mencari, the moment kita cuba meneroka, tetapi tanpa meletakkan bismi rabbikal ladzi khalaq, kita tidak akan dapat hasil yang kita sepatutnya dapat. Bahkan kita akan tersilap. Sebab itu ada orang semakin pandai semakin sombong. Semakin pandai semakin jauh dengan Allah. Semakin pandai semakin tak boleh diajar. Sedangkan semakin pandainya kita akan jadi semakin rendah diri. That's why kalau kita tengok ulama dekat Syria, ulama dekat Syria, dia punya simple dia tu lagi simple daripada kita sampai malu nak jumpa. Berbeza dengan budaya VIP kita dekat Malaysia, betul? VIP, okey, kena ada meja khas. Betul. VIP, kena datang paling lambat. Buat orang tunggu-tunggu, 30 minit. It's okay. VIP, kena ada polis, jaga semua. Bagi, dia lalu. Tak apa, 3-4 ribu kereta lain kena tunggu dalam jam, berkicap ke apa ke. It's okay. Because you are the VVIP. Semua orang kena put that extra special treatment to you. But this special treatment never exists. Atau dekat dalam budaya-budaya ni pun, contoh, kita ustaz-ustazah selebriti, boleh ke terus nak jumpa dia? Kadang-kadang PM macam ni tak bagi. Dekat Syria benda tu tak wujud. Cuma ada bodyguard lah, sebabnya kita tahu kalau kita tak buat macam tu memang habis lunyai lah ulama umur 100 tahun nak masuk kereta, orang datang share nak cium tangan apa semua kan. Tapi bukan tak bagi akses tu sebab dia tu konon-konon ada special privilege ke apa ke, tidak. Sebab lagi banyak kita mencari Allah Ta'ala, lagi kita akan bingung, betul? Lagi bingung, lagi surrender. Surrender inilah maksud apa? Islam. Salama, menyerahkan diri kita. Baru kita jadi Islam. Baru kita menyerahkan diri kita. Full submission to siapa? To Allah dengan cara apa? Dengan cara kita mencari ilmu sampai tahap kita bingung. Kalau dalam hidup kita ni kita tidak ada banyak kebingungan bukan maksudnya kita bingung. Jangan salah faham bila saya cakap bingung. Dia bingung dalam keadaan kita rasa amazed sampai rasa kita macam aku tak nak question apa-apa. Sebab kalau aku question aku jadi macam orang kata drop jaw macam gitu, macam kan. Kena usaha dan tidak pernah terlalu lambat. Dan mulakan dengan Al-Quran. Tidak ada kerugian dalam kehidupan melainkan ruginya seseorang yang diberikan mata secara percuma oleh Allah Ta'ala, diberikan akal secara percuma oleh Allah Ta'ala, tetapi perkara itu tidak digunakan untuk kita kenal Allah Ta'ala. Mesti kena guna
segala upaya kita untuk cari Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala dengan apa dia? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kalau kata ada satu masa yang lebih panjang kan, kalau ada masa yang lebih sesuai, ambillah satu hari itu buat program khas untuk tadabbur Al-Quran. Dekat situ baru kita boleh betul-betul nak rasa indahnya dengan Al-Quran. Sebab kat sini saya rasa seorang je kot yang pernah ikut Al-Quran, program tadabbur Al-Quran. Dia kita tak boleh buat dalam masa yang singkat kan. Al-Quran ni memang dia sangat-sangat special. Tapi apa yang saya cuba sampaikan dekat sini, apa motif saya dekat sini yang saya nak bagi tahu adalah kalau kita nak kupas Al-Quran memang tidak akan terkupas. Apa yang saya nak bagi tahu, mulai hari ini letakkan satu priority, ya Allah. Letakkan satu priority dekat dalam hidup kita untuk kita faham Al-Quran. Al-Quran ni cikgu saya yang dah berapa ratus kali khatam pun, banyak kali lah kami yang bukan orang Arab ni bertanya pada cikgu-cikgu, pada ulama kan, kenapa engkau macam obses sangat baca Al-Quran kan, tak pernah jemur ke kan? Kita orang ni kadang-kadang baca Quran 50 surat pun dah macam boring kan. Dia kata no, Al-Quran ni ibarat tayangan-tayangan drama yang berlainan episod, berlainan cerita. Kita seronok tak? Kita suka tak kalau macam tengok baca-baca Al-Quran semua? Kita tengok movie kita rasa macam seronok kan, sebab ada element of surprise. Tiba-tiba ada plot twist begini, ada begitu. Kita seronok kan, kita enjoy kan, sebab dia punya cerita tu banyak warna-warninya kan. Dekat dalam Al-Quran, itulah benda yang kita nak kena cari. Tapi benda tu tidak akan dapat kita dapati, kita rasai hanya dengan sekali duduk kita buat secara yang interested dengan Al-Quran. Tak boleh. Mulai hari ni, from being interested in Al-Quran, we have to change ourselves to being committed. Okay, being committed with learning Al-Quran. Janjilah pada diri kita sehingga saat terakhir dalam hidup, gunakan setiap ruang, setiap peluang yang ada untuk faham Al-Quran. Because ini saya tak jumpa ada benda lain yang lebih hebat daripada benda ni. Saya langsung tak jumpa. Ini Allah dia tak ada dengan kita sekarang. Maksud saya ialah tak ada macam kita berada secara macam ni. Tapi Al-Quran ni, kalam Allah ni, a part of him ada dengan kita. Ada banyak jugalah part of kebesaran Allah Ta'ala pada ayat-ayat kauniyah semua ni kan. Tapi the greatest part of him, yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, yang menunjukkan siapa Allah Ta'ala, Al-Quran. Cari masa, tetapkan masa secara serius, buat dalam grup kita, macam mana kita nak tadabbur Al-Quran, macam mana kita nak mencari kemanisan dengan Al-Quran. Okey, itu adalah tanggungjawab peribadi kita untuk kita buat mulai hari ini. Macam mana kita nak faham sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran supaya kita boleh fully submit ourselves to Allah. Okey. So far boleh faham ke apa yang saya cakap ke macam faham ke macam berterabur ke apa ke tak ada. Ada. Boleh faham So apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni gesaan saya lah sebab bila kita dapat peluang untuk bercakap, saya minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, you choose the best words for me. I don't know these people, out of nowhere aku ditemukan dengan mereka, aku tak kenal mereka, but you know every single thing about them, apa yang mereka perlu dengar, apa yang mereka perlu tahu. You help me and choose the best word for me untuk bantu mereka finally ambil langkah dan langkah yang sentiasa lebih baik dan lebih serius untuk mendalami Al-Quran sampai dia rasa macam antara Al-Quran dengan makan, Al-Quran lebih penting daripada makan. Okey? InsyaAllah. Bila macam-macam saya cakap lah, saya baca Quran, saya rasa macam bila sebut Sadaqallahul Azim tu, dia mesti akan macam Sadaqallahul Azim. Dia macam akan terduduk. Anak menangis pun dia jadi macam, oh ya Allah, sungguh benar lah apa yang kau kata ni. Bukan tanda kita baik tak? Tapi itulah Al-Quran that works on our heart. Itu Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, bukan kita yang hebat. Al-Quran tu sebenarnya. Kan? Betul. Dan Al-Quran ni kalau ikutkan, dah banyak kajian dekat luar negara yang buat kajian tentang efek membaca Al-Quran. Dan antaranya memang Al-Quran, Al-Quran ni dia akan interact dengan seluruh sel dekat dalam badan kita ni. Okey? Badan kita, darah kita ni, dia bila dengar Al-Quran, dia akan jadi lain. Kita kena tengoklah balik research tu. So, kalau orang kata, sebenarnya kalau kata depression, anxiety, adakah cukup dengan Al-Quran? Sebenarnya cukup, tapi tak semua orang akan cukup. Macam saya katalah, lain orang, lain dia punya interaction dengan Al-Quran. Ada setengah orang dia boleh sembuh semata-mata dengan
dengan Al-Quran. Ada orang dia perlukan extra intervention, kena pergi jumpa doktor, kena makan ubat, which is no right, no wrong. Tapi saya nak kata, kalau ada orang kata, penyakit mental tak boleh disembuhkan hanya semata-mata dengan Al-Quran, itu adalah satu understatement yang sangat melukai pecinta-pecinta Al-Quran yang pernah melalui fasa depression dengan Al-Quran. Okay? Tidak, cukup sebenarnya merawat pelbagai macam penyakit dengan Al-Quran bergantung kepada diri kita sendiri. Cuma kita tak boleh nak kata kat semua orang lah, you tak perlu makan ubat, you just need Quran. Tak boleh. Ada orang yes cukup dengan Al-Quran, ada orang tidak cukup, kena ada extra bantuan. Okey? Tapi untuk kata, mana cukup nak rawat dengan Al-Quran saja, benda tu tak boleh dan elakkan berkata macam tu. Okey? Sangat cukup sebenarnya. Okey? So, sebelum saya menutup sesi ini, ada apa-apa soalan lagi ke? Nak berkongsi pengalaman ke apa ke? Ya? Okey, tips untuk ibu-ibu supaya tak malas dengan Al-Quran Dia dia sebenarnya, to be honest lah, saya pun malas juga dengan Al-Quran. Okey, memang dia malas dengan Al-Quran sebab ini masa kita mula-mula nak membaiki diri kita dengan Al-Quran lah. Okey, sebab apa? Sebab Al-Quran ni memang hard work. Al-Quran is a miracle, tetapi nak dapatkan Al-Quran, you need to put extra effort. Jadi kalau kita rasa macam kita nak benda yang mudah, maksudnya kita kena scam je lah. Kalau rasa macam kita nak hafal Al-Quran, nak hidup bahagia dengan Al-Quran, tapi kita nak mudah, benda tu takkan wujud. Orang yang nak mudah, dia akan kena scam, betul? Nak kaya mudah kena scam tak? Semua orang yang kena scam sebab apa? Sebab dia nak benda dengan cara yang mudah kan? Hakikatnya dalam sunnatullah tidak ada. Apakah bukti kita ataupun sandaran ataupun hujah kepada benda ini? Hujahnya adalah Allah sendiri menciptakan langit dengan bumi dengan dalam tempoh masa 6 hari. 6 hari tempoh tahun, bukan tahun zaman dekat kita ni, tapi dekat tahun di sisi Allah Ta'ala, yang kita ada yang kata beribu hari, ada yang kata 6,000 hari. So ada banyak pandangan ulama. Jadi Allah sendiri pun telah demonstrate satu benda untuk bagi tahu pada kita, memberi pengajaran kepada kita, apa sahaja benda baik yang kau nak dapat, kena letak extra effort. Jadi kalau tips daripada Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ini adalah tips yang paling powerful lah bagi saya. Isti'adzah. Dia sepatutnya kan bila kita sebut isti'adzah, dia tak boleh macam auzubillahi minasyaitanir rajim. Dia tak boleh macam tu, auzubillahi. Dia tak. Dia kan bila rasa macam alai, tak laratnya lah hari ni kan, rasa nak marah sangat anak-anak kan, kita sebut isti'adzah tu macam a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Level gelombang otak kita yang tengah stres tu, bila sebut nama Allah, dia akan jatuh dengan sangat dramatik. Sebab apa? Sebab kita sebut nama Allah. Dan ini adalah tips daripada Allah sendiri, wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Dan apabila kita ni telah diganggu dengan syaitan, menjadikan kita rasa malas, nak putus asa, negatif, nak bertangguh dan sebagainya, itu adalah daripada syaitan yang tengah nak kacau kita mood. Okey, cara untuk kita atasi adalah dengan isti'azah. Fasta'idz billah. Sentiasa amalkan isti'azah dan istighfar. Istighfar ni dalam keadaan memang kita dah istighfar lah. Tapi bila rasa macam kita tengah in a battle dengan syaitan, kita istighfar. Okay, kita istighfar, kita isti'azah. Sebab benda tu memang Allah dah design, syaitan takkan boleh stay dengan orang yang berlindung dengan Allah Ta'ala. Okay, so berlindung dengan Allah Ta'ala di saat kemalasan itu datang. Tak ada tips bombastik ke apa ke, tak ada. Memang just wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Allah yang kata, bila Allah kata, dia punya jaminan 100% insya-Allah. Okay. So ada apa-apa lagi ke? Okey, maksudnya apa macam ni? Okey, boleh. So kita pass. Saya passkan je mic macam tu okey. So boleh tak kita share apa daripada yang kita dah dapat kat sini ni kan? Atas saranan daripada Puan Latifah, bagi tahu apa yang kita dapat dan apa yang kita boleh buat. Kita punya action plan kita apa selepas ini, selepas kita dah ada sebab kenapa Allah temukan kita kat sini. So kita take everything seriously. When it comes about hidayah, when it comes about Allah, when it comes about living, when it comes about akhirah,
Okay, when it comes about kita punya life nak bertemu dengan Allah Ta'ala, take it very, very, very seriously. Okay, jangan ambil berat pasal orang sindir warna baju kita, pasal ipar duai sindir kita dengan emas yang dia baru beli, pasal orang cakap anak kita kulit gerap, yang tu tolak tepi. Itu tolak tepi. Okay, jangan bagi ruang pun kat dalam diri kita. Tapi when it comes about Allah, yang tu kita kena betul-betul pay attention. Sediakan hati kita. Okay, pemikiran kita, jantung hati kita ni semata-mata untuk kita proses benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala semata-mata. Okay, takut kepada Allah bukan maksud kita takut kita mengira dan kita rasa nak lari. The only takut yang kita rasa macam kita nak lagi, takut yang trigger kita punya emosi, yang trigger kita punya keinginan, yang trigger kita punya curiosity adalah takut kepada Allah Ta'ala, because Allah dah buat dekat dalam hati kita ni, fitrah kita ni untuk sentiasa kembali kepada dia dalam keadaan kita takut ataupun dalam keadaan kita tak takut. So takut kepada Allah ini adalah perasaan cinta yang sangat unik yang kita kena kejar dan kita kena buru. Dan ayat ini tadi, lau anzalna hazal Quran ini menunjukkan jabal keras tak? Ni batu-batu ni, boleh tak kita tumbuk dengan tangan kita? Tiang-tiang ni boleh tak? Kita hantuk kepala kita, boleh mati tak? Boleh mati kan? Hantuk sikit pun mati kan? So keras tak ni batu-batu ni? Batu-batu ni datang daripada mana? Daripada jabal yang takutkan Allah tadi. Saya cuba nak bagi nampak macam mana ayat Al-Quran ni dia semua ada kat sekeliling kita. Ni yang kita ni, jangan tengok sekadar batu. Ini adalah jabal. Ini adalah jabal yang Allah nak bagi kat dia Quran tapi dia tak nak. Dan dia takut sedangkan dia sangat kuat. Betul? Allah bagi Quran dia tak nak. Kita ni lemah tapi kita ambil juga Quran kan? So ini menunjukkan apa? Al-Quran ini dia akan melembutkan apa juga yang keras. Sekeras apa pun hati kita, apabila kita belajar Al-Quran akan melembutkan diri kita. Dan selembut apa pun diri kita, apabila kita menjauh daripada Al-Quran, kita akan jadi apa? Kita akan jadi keras. Okey, ingat ayat ni banyak-banyak. Dan ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah sangat pendek tapi inilah ayat favorite saya, ayat yang very promising. Dua kalimah. Saya harap semua orang boleh hafal sekarang. Okey? Kita baca sama-sama Saya baca, kita sebut lagi sekali. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Boleh baca sama-sama lagi sekali? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maksud dia bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Takwa maksudnya cinta, sayang, suka, takut. Dia bukan dia very orang kata mixed feeling, tapi yang positif itu adalah takwa. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan handle everything. Allah akan ajar apa yang kau tak tahu. Allah akan guide apa yang engkau keliru. Allah akan take over benda yang kau tak boleh nak buat sendiri. Allah akan menjadi gurumu di saat engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan itu, saya tutup kita punya sharing pada hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf segala salah, silap, terkasar, bahasa, terkata, benda-benda yang sensitif apa, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.